Okay, so this is dry density. Dry density is mass of solid divided by total volume. Okay, when you already know the definition, now kita akan kembangkanlah equation ni. So kita tengok mass of solid, tengok dekat dalam you punya three phase diagram. Okay, ini adalah equation untuk mass of solid. So gantikan dekat mass of solid sebagai GS rho W. And then bahagikan dengan total volume, tengok dalam you punya three phase diagram, total volume adalah 1 plus E. So gantikan kat bawah ni 1 plus E. So this will be the equation for dry density. Okay, next. Okay, a part of dry density, you also need to learn about bulk density. Okay, what is the definition of bulk density? It is the total mass of your soil divided by total volume. Meaning that total mass semua sekali lah. Semua ni. Total volume kita pun nak ambil semua ni. So kalau awak kembangkan maksud total mass, that will be mass of solid plus mass of water. Suppose dia tambah juga kat sini kan, mass of air. Tapi kita tahu air ni bernilai kosong sebab tu dia tak masukkan dalam equation ni. Tapi kalau you nak faham, you boleh letaklah mass of air. Tapi air ni akan mengambil nilai kosong. And then divide by total volume. So when you have this definition, you akan gunakanlah mass of solid adalah GS rho W. Ni. Mass of water. Okay, instead of dia guna WGS rho W, dia akan gunakan VW. Okay, tolong tambah dekat awak punya three phase diagram ataupun notakan kat bawah. MW pun boleh mengambil equation untuk VW rho W. Okay, sebab tu dia gantikan dekat sini VW rho W. Itu adalah equation untuk represent MW juga. Okay, and then VW adalah juga kat sini VW kan. VW adalah juga bersamaan dengan SRE. So digantilah pula VW kat sini kan jadi SRE kalikan dengan rho W. So untuk total volume senang, dia jadi divide by 1 plus E. So untuk ringkaskan ke equation ni, dia keluarkan rho W. Kan daripada equation ni, dia keluarkan rho W ni kat depan. So dia kurungkan GS plus SRE. So this will be the simplified equation for bulk density, which is rho W GS plus SRE divided by 1 plus E. Okay, that one adalah bulk density Bulk density awak fikir sekarang ni awak pergi luar ambil awak punya tanah. Okay, keseluruhan tanah tu adalah untuk bulk density. So kita tak asingkan lah air ke udara ke. So kita ambil the real equation, the real soil tanpa exclude anything. And of course, we do have the relationship between bulk density and also dry density. So what you need to do is to take the bulk density equation and then you divide by dry density equation. So just now we already mentioned about bulk density. So ambil equation tu. And then we also discuss about dry density. Ambil juga equation tu. You buat calculation mudah. Okay, you keluarkan 1 plus E over GS ni. And then when you simplify everything, gunakan juga maklumat SRE is equal to WGS. So at the end of the equation, you can get a very simplified version of rho bulk divided by rho D is equal to 1 plus W. And then jadikan rho bulk ni sebagai tajuk equation, you akan jadi
you akan dapat 1 plus W over 1 plus W multiple by dry density. So tolong bagi star dekat nombor J ni sebab biasanya dia akan tanyalah buktikan rho bulk is equal to 1 plus W multiple by rho D. So you kena keluarkanlah semua equation ni, you buat calculation. So sampai satu tahap you buktikan yang rho bulk is equal to 1 plus W multiple by rho W. Okay. Madam, Ya. maksudnya kalau dia suruh buktikan tu buat benda ni je dah. Sebab tu saya kata you kena sentiasa practice kan. You kena hafal dia punya term, dia punya maksud. So yang ni sebenarnya ada matematik dia tapi saya tak sempat nak go through lah dia punya langkah dia satu persatu, tapi saya harap you buat lah. You pecahkan ni, nanti you dapat yang ni lah. Okay, madam. Boleh ya. Kalau masa kita panjang mungkinlah saya boleh tunjuk satu-satu. Tapi nanti kalau saya ada masa saya cuba videokan lah. Kalau saya ada masa saya videokan cara nak dapatkan ya. Okay, and then you need to know another density juga. Density yang ni namanya adalah saturated density. Okay, saturated density adalah bila awak punya void tu semuanya dipenuhi oleh air. So when soil becomes saturated, SR is equal to 1. Yang ni sifir lah. Contohnya dalam soalan, dia tak bagi pun awak maklumat SR equal to 1. Tapi dalam soal dia cakap this soil is fully saturated. So automatic awak dah boleh keluarkan data. So SR is equal to 1. Okay, ni sifir yang you kena hafal jugalah. And rho bulk become saturated. Okay, from equation 9, so saya ambil balik equation 9. Okay, ni equation 9. Okay, sekejap. Ambil balik equation 9. Sekejap. Okay, ni nombor 11 ni. From equation 9, saya salin balik equation 9. Rho bulk is equal to GS plus SRE divided by 1 plus E multiple by rho W. Sama tak equation yang saya tulis ni dengan equation 9? Someone check? Sama madam. Sama. Sama. Ni rho bulk tau. Tapi sekarang dia cerita pasal rho saturated. Sebab tu maklumat SR equal to 1 ni penting. So daripada rho bulk untuk tukar ke rho saturated, okay, what we do, kita gantikan SR ni jadi 1. So end up you dapatlah equation tu GS plus E divided by 1 plus E, kurungkan dia multiple by rho W. Inilah dia equation ni. So ini untuk kategori saturated density. Okay, density satu lagi yang you kena belajar adalah submerged density or effective density. Okay, sebelum saya cerita benda ni, saya cerita dulu kat sini. Nanti awak jadi engineer kan? Awak pergi site. Ni awak lah ni. Okay, saya tak buatlah topi kat atas sebab tak jadi engineer lagi. So this is you, jalan-jalan. So bawah ni tanah. Okay, tanah ni awak tak boleh imagine tanah ni sentiasa kering Kadang-kadang ada level kat sini. Dia kat sini je ditenggelami air. Yang atas ni tak ditenggelami air. So what you need to understand daripada gambar yang ni. Okay, rho bulk is the bulk density above water table.
Okay, atas daripada air bawah tanah ni, ini kita namakan dia sebagai lubang. Okay, tapi nanti ada juga soalan kan, dia nak tanya pula density kat bawah ni. Okay, density kat bawah ni kita akan namakan dia sebagai submerged density. Itu lambang kita gunakan Rho ada apa ni? Rho ada dash kat atas. Itu adalah submerged density ataupun effective density. So untuk submerged density ni senang je. Kita gunakan rho ada dash ni is equal to rho saturated minus dengan rho W. Okay, tapi kita ingat dah last malam kot saya dah mention rho W is equal to berapa unit dia? Berapa nilai dia untuk rho W? Anyone? Anything? Berapakah nilai untuk density of water? Ribu kg 1000 kg per meter cube. cube. Per meter cube. kg over volume. Meter cube. Ya, betul. Terima kasih yang menjawab. So, rho saturated ni you kena kira ikut equation tadi. Rho W ni tak payah kira lah sebab dia adalah universal knowledge Rho W adalah 1000 kg per meter cube. Okay, next adalah unit weight. Okay, tadi kita belajar semua pasal rho. Rho adalah density dalam unit kilogram per meter kubik. Unit weight diganti dengan lambang gamma ni. Gamma ni juga adalah density juga sebenarnya. Tapi dia diukur dalam unit kilonewton per meter kubik. Okay, so pemahaman awak terhadap gamma ni, dia density lah juga, cumanya diukur dalam unit yang lain. So when you need to calculate for unit weight is a weight of soil per unit volume. So kalau tengok kat sini, W ni adalah weight, gamma equal to W over V. W adalah weight, V adalah isi padu. Kan equation untuk density ni. But right now gamma is equal to rho multiple by G. Okay, maksudnya selain awak boleh guna ekspresi ni, awak boleh juga guna equation gamma is equal to rho G. Rho G ni pun universal equation juga, universal value juga. Sebab jangan awak tanya dalam soalan G berapa, tu bab benda ni memang awak kena hafal. Dia macam nilai density water tadi. Kalau kita tanya apakah density water, by snap je awak tahu 1000 kg per meter kubik. So kalau saya tanya what is the G value, snap jugalah awak akan dapat 9.81 per ms. Okay, that will be fixed unit yang you akan tahulah. You akan simpan sepanjang hidup you lah nilai ni. So this is how we formulate untuk unit weight. Okay, macam banyak je kan equation tu. So saya tak tahu ke tips macam mana nak hafal semua ni, but kalau ada kawan-kawan kita tahu cara yang paling pantas untuk hafal semua equation, boleh share lah dengan kita. So bila tengok semua slide ni, semua equation yang you kena tahu adalah daripada A sampai M. So that is what needed for you to know from three-phase diagram. Okay, so kita akan masuk example. Ada soalan ke? Sementara saya terkial-kial. Ya, teruskan. Slide yang ni madam ada upload Oh, tak ada. Awak nak ke? Nak. Nak. Okay, tak apa. Saya ada tapi dia pelik sikit. Dia berlari ke sana ke sini kan? Oh, okay. Untuk cepat,
awak boleh pergi YouFuture, awak pergi dekat Dr. Rohaya punya folder. Awak boleh download yang tu. Meanwhile sebelum kelas berakhir, saya cuba uploadkan lah. Saya kongsi dekat dalam WhatsApp lah insyaAllah. Kenapa terkial-kial ni sekejap Lapar ni, tak lunch. Dah lunch ke korang? Breakfast pun belum itu. Allah, sedih. Korang dekat dengan dapur. Saya jauh. Nak kena naik kereta dulu. Baru sampai dapur. Asyik baru bangun. Saya bilik saya dah. Apalah korang ni. Cuba menyangkul sikit. Jogging ke? Tak apa Okay, seperti biasalah awak pun tahu bila kita belajar benda tu macam straightforward kan. Bila time example, lecturer bagi senang je kan. Bila test dia dah jadi cerita lain. Tapi benda yang jadi cerita lain ni tak ada masalah sebenarnya kalau awak sentiasa praktis. Okay, saya tunjuk satu example dulu. Okay, kalau soalan dia bagi dalam bentuk macam ni lah. Okay, tadi kita belajar equation semua straightforward je kan. Tapi dalam soalan ni tiba-tiba pula ada perkataan. Okay, kita baca Kita baca. Siapa nak baca? Baca soalan. Wani nak baca soalan example 3.1. Sila Wani, sila. Baca soalan je kan, madam? Ya, baca soalan. Tak apa, kita buat sama-sama. Nanti ada yang lambat. Okay. Okay, Wani. Bacakan Wani. For a soil having a void ratio of 0.750 and percentage saturation of 85%, determine the porosity and air void ratio. Betul. Betul. Okay, soalan dia soal apa sebenarnya? Dia suruh cari apa? Dia suruh cari porosity dan air void ratio. Dengan air void. Thank you yang memberi input. Okay. I think this is common apa yang kita selalu buat Kita baca soalan, kita tengok apa soalan dia sebenarnya. Sebenarnya dia nak cari berapakah nilai porosity dan berapakah nilai air void ratio. Okay, but before we can answer this question, kita tengoklah data yang diberikan dulu. Okay, for a soil having a void ratio, now we know that void ratio ni apa dia? Simbol? Anyone? Void ratio. E, madam, E. Betul. E is equal to 0.750. And then saturation. Saturation symbol? Degree of saturation. SR. SR. So kat sini dia bagi tahu SR dia adalah 85%. Okay. Secara amalannya kita tak guna persen. Kita tukar kepada percentage. Point. So dia jadi 0.85. Okay, ni je maklumat yang kita ada. Okay, now soalan ni senang sebenarnya, direct kan. Dia kata berapakah porosity. Now tengok balik dalam awak punya senarai equation yang ada. Now we know that N is equal to E divided by 1 plus E. Okay, so senang je lah. 0.750 divided by 1 plus 0.750. Siapa ada kalkulator? Tekan sikit. 0.429. Itu jawapan slide. Jawapan kalkulator. Okay, sekejap. Santai pula. Santai lah.
0.42857. 0.42857. Okay, tapi of course lah kan, kita akan beri jawapan kepada 3 titik perpuluhan saja, which is 4.29. 29. Okay. Saya rasa soalan test ke exam takkan tanya macam ni tak? Tapi tak apalah, kita layan dulu. Example mesti kita bagi senang-senang kan, nak bagi faham. So next dia kata you need to find the value for A void ratio. So nanti awak tengoklah dalam A void ratio punya equation. A void ratio is given by N 1 minus SR. Ada tak equation ni? Untuk A void ratio. Okay, for this equation, A void ratio is equal to N dalam kurungan 1 minus SR. So, you gantikan je lah nilai N tadi kita dah dapat 0.429. 1 adalah 1, SR adalah 85% ataupun 0.85. Okay, tekan, dapat apa? Zero point zero six four five 0.06435. 35. So bundarkan ke 3 titik perpuluhan. So 0.064. Okay, so saya tunjukkan example ni walaupun mudah tapi inilah dia punya prinsip. Maksudnya dia akan bagi soalan. So kalau you tak ingat equation memang tak boleh lah nak jawab benda ni kan. Saya pun tak pasti sama ada dia bagi ke tak equation. Bagi pun selected lah kot. So jalan selamatnya you kena hafal lah equation yang daripada A sampai M tu. Okay. So yang ni kita sambung untuk next class lah. Tapi sebelum next class, you boleh baca dululah kot example ni. Dan you boleh juga try buat example 2, 3, 4. Mana yang you tak faham nanti you boleh tanyalah dalam kelas. Kelas kita esok petang. Okay, setakat example 1. Ada soalan? Ada soalan? Ada rasanya. Jomlah. Ada. Thank you. Yay. Okay, thank you for participating in Thank you, this madam. class. Saya akan datang. Thank you, madam. Assalamualaikum. Madam. Thank you. Bye, madam. Bye. Happy lunch. Hi, madam. Bye. Share makan apa ini? WhatsApp. Nasi. nasi kukus. Oh, sedap kan. Ayo Okay, breakfast. jumpa next class. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Weh, Bazli memang tak join terus ke? Tengah record. Tengah record tu. Tahu. Weh, baseline ni macam mana tu? Bapak aku koyak dah. Biar Gerak lu guys. Gerak lu. Makan. Okay, gerak. Bye. Take care.